Tadi Hafiz kata, you punya pandangan terhadap orang Melayu Islam masa di Ipoh sedemikian. Tapi bila pergi ke Kelantan, pergi belajar di UMK, adakah berbeza situasi? Dan tahun bila tu pergi ke UMK tu? Tahun 2008, akhir 2007 lah lebih kurang. Dia masuk pada bulan 10, bulan 9, bulan 10 kan. Jadi bila sampai di situ je, saya sejujurnya perbezaan antara Ipoh, saya tak pernah keluar daripada tempat selain daripada Ipoh kan, sebab saya dibesarkan di Ipoh. Jadi apabila saya keluar pergi ke Kelantan, memang nampak perbezaan yang agak ketara. Sesuailah dengan geraran Serambi Mekah tu sebenarnya. Walaupun di luar daripada Kelantan banyak mengata lah macam-macam dengan negeri Kelantan sampai duduk di atas bokok lah, kat bondo lah. Tetapi sejujurnya saya teruja. Hampir setiap tempat ada masjid, hampir setiap tempat ada surau, dan orang di sana tak menafikan ada juga jahat, tapi tak adalah seperti apa yang berlaku di Georgetown, di Ipoh. Maaf tercakap nama. Di Ipoh Perak macam tu kan. So nampak perbezaan yang agak ketara, dan kemungkinan Allah nak berikan hidayah tu, jadi Allah hantarkan juga orang yang baik-baik. Jadi saya pun kenal dengan mahasiswa ataupun kawan-kawan yang sama kelas yang baik-baik, tak kisah perempuan, lelaki, semua yang baik-baik. Jadi jumpa pun dengan orang yang baik-baik dan bawa pun pergi tempat yang baik-baik, dan memang sukarlah nak jumpa tempat yang kurang baik sebenarnya di Kelantan, sebab kan dia mengawal pasal lesen arak, dia mengawal tentang hiburan kan. Jadi dia tak adalah, benda tu. Memang bagi seorang yang non-Muslim, dia sangat tak selesa. Sebab segala hiburan yang kita biasa di bandar tidak ada. Tapi saya nampak tenang, saya nampak ketenangan di situ lah. Sebab tu lama-lama saya mula pegang satu kata daripada Ustaz Muhammad Zain. Dia dulu dia pensyarah di UMK. Dia mengajar TITAS, Tamandu Islam, TITAS di UMK. Jadi sekarang saya rasa pangkat dia tinggi dah. Saya pun tak tahu, mungkin sudah jadi pengarah ke apa dah. Tapi mula dia masa itu pensyarah biasa. Dan dia bagi tahu saya satu kata. Masa itu saya belum Islam, dia kata Brian lah, nama saya Brian dulu, nama Kristian. Okay, Brian, kalau nak belajar tentang Islam, awak jangan tengok orang Islam. Okay, awak bacalah kitab-kitab, awak bacalah buku-buku tentang agama. Awak jangan belajar Islam dengan pengikut dia, kalau tidak nanti awak kecewa. Jadi saya sangat terimpak lah dengan kata beliau, dan saya cubalah mendalami dengan banyak membaca sebenarnya. Dan Pak boleh kecek Kelantan lah, duduk Kelantan lama. Boleh je sebenarnya, nak kecek Kelantan tu beres lah, tak ada hal. Tapi kalau apa pekat tu tak okey jugalah. Kalau sekadar biasa tu beres lah. Tapi kalau Prof Najib kecek Kelantan boleh faham lah. Boleh. Prof Najib orang Kelantan lah. Orang Kelantan. Orang Kelantan mana tu Prof? Guci Kuala Kerai. Guci Kuala Kerai. Wife saya Guci 1 Kuala Kerai. Masya Allah, orang kampung kita. Pak, saya Guci tu. Dia boleh CJ degree Kelantan. CJ masuk Islam Kelantan. CJ kahwin Kelantan. Guci 1. Okey, kita sambung lagi habis. So, saya kat dekat Expo Cheng Ho tadi. Sebelum kita Expo Cheng Ho, personally Hafiz punya pengetahuan dan pandangan terhadap almarhum Tok Guni Aziz sebelum cerita Expo tu dulu. Sebenarnya dia ada satu kisah, mungkin ada sangkut dengan sesi hari ini juga sebenarnya. Saya perkenalan dengan Awal Tok Guni Aziz melalui, saya yakin sebenarnya dia melalui satu proses sedekah diri saya. Sebab selepas saya diberikan hidayah, saya sudah tanam dalam hati saya, nyawa saya ni, segala benda yang ada di diri saya ni, saya terhutang budi dengan Allah SWT. Sebab saya sepatutnya jadi bahan makan di api neraka Jahannam seharusnya.
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kutip balik kan, bersihkan bahan bakar ni, arang yang hitam ni dia putihkan, dia berikan saya hidayah. Jadi saya berasa pada saya mula Islam, nyawa saya terhutang budi dengan Allah lah. Saya fikir macam tu, saya tak tahu betul ke tak. Tapi itu sentiasa yang main di otak dan fikiran saya. Jadi saya sudah berdekat, nyawa saya, hidup saya cuba untuk melakukan yang sebaiknya untuk pencipta saya. Sebab daripada mula dia memberikan saya pendedahan tentang wujudnya dia melalui agama Kristian, sampailah menyempurnakan agama saya melalui Rasulullah SAW. Saya berasa saya terhutang budi. Jadi kalau saya ada lebih, saya akan beri. Saya mengamalkan konsep macam tu. Dan saya ada satu konsep sedekah yang agak pelik lah, yang mungkin orang lain tak lakukan. Jadi saya suka susun duit dalam dompet. Saya suka susun duit. Susun ikut warna lah. Daripada warna biru sampai warna ungu. Shilling letak tempat lain, saya susun duit. Dan saya mengamalkan satu konsep apabila saya singgah di surau, masjid, untuk menunaikan solat, tak kisah jemaah ataupun musafir ke apa pun. Saya akan selepas habis solat ataupun sebelum, saya akan ambil dompet saya, cabut keluar sekeping tanpa tengok. Saya tak nak tengok apa yang saya dicabut. Kalau cabut keluar warna biru, alhamdulillah. Kalau tercabut keluar warna ungu, alhamdulillah. Jadi kuat sikit lah, alhamdulillah tu. Saya paksa diri saya untuk mengamal benda tu. Tapi masa dulu saya miskin sebab selepas memulai Islam memang ada isu lah dengan keluarga, dari segi ekonomi, dari semua ada isu lah. Itu cerita kemudian panjang pula, jadi ini budak 40 minit. Okay. Saya akan belajar lah untuk cabut keluar. Jadi mula-mula cabut keluar memang selalu RM1 atau warna hijau je. Dan ada sekali satu insiden, masa itu hampir nak asar. Sehari keluar, saya buat bisnes sampingan semasa saya belajar. Masa itu sekitar tahun ketiga, tahun keempat di UMK. Tahun akhir lah, saat-saat akhir. Ekonomi memang masalah. Masa itu saya benar kahwin 2 kali untuk maklumat Ustaz dengan Prof. Jadi untuk bekas isteri saya itu kali pertama perkahwinan. Saya duduk di Pantai Melawi, Bacok masa itu. Dalam Islam lah. Dalam Islam. Masa itu sudah memulai Islam. Jadi sehari keluar berniaga tak ada apa-apa hasilnya. Jadi dalam dompet saya jelas tinggal 2 keping warna hijau. Bukan warna hijau yang ada 5 kosong tu, warna hijau yang 5. 2 keping je. 2 keping susun cantik. Saya tahu dah kalau saya singgah masjid, cabut macam mana pun akan keluar yang itu. Tak keluar yang RM1 tu. Jadi tak terlintas pula masa itu nak pergi ke kedai mana-mana tukar duit RM1 kan. Okay. Jadi ada balik tinggal 2 keping duit. Dan kena beli nasi balik rumah. Tinggal 2 keping warna RM5. Jadi singgah di masjid, lepas solat, saya paksa diri saya untuk mengamalkan benda sama. Itu dugaan cukup besar Ustaz dengan Prof. Sebab RM10 tu, saya kena fikir sampai esok. Sebab hari ni sales tak okey kan. Tinggal 2 keping. Tapi tak apalah, sebab saya sudah janji dalam diri saya janji setiap kali kalau saya ada peluang singgah surau masjid, saya akan cabutkan duit tu keluar. So saya cabut je lah. Saya tahu dah memang RM5, saya letak juga di tabung. Dan saya balik, saya bagi tahu ahli keluarga situ, saya duduk dengan mertua semua. Saya bagi tahu ini je duit yang ada. Jadi saya beli balik sebungkus nasi dengan roti sikit. Masa dulu RM5 boleh beli nasi dengan roti lagi lah. Sekarang rasa tak boleh dah kot. Dan saya beli balik, saya menipu sebenarnya. Saya menipu ahli keluarga saya cakap saya sudah makan. Sebenarnya saya belum makan lagi. Padahal sebenarnya tengah hari pun saya belum makan. Sebab sales tak okey, mana ada duit nak makan. Tapi saya kata saya sudah makan. Tapi itulah duit yang ada, dapat sebungkus nasi. Memanglah dapat kata-kata yang tak enak daripada orang tua. Biasalah orang tua kan, sebungkus nasi mana cukup kan. Tapi kita senyap je lah. Dan sekitar pukul 6 lebih, saya dapat satu telefon daripada seorang pegawai di Majlis Agama Islam. Dia tanya, ini Hafizuddin Hugh Abdullah ke? Saya kata, ya. Saya ingat telefon saya apa tengah-tengah nak maghrib ni kan. Dia pun kata saya dikabarkan oleh seorang ustaz bahawa Cik Hafiz pandai Mandarin. Dan bahasa Kelantan pun lah sikit-sikit juga dia kata. Sebab kita dengan cari seorang translator untuk mengganti seorang penterjemah yang tiba-tiba dia landing je di Sultan Ismail Airport di Pekan Cepa, Kelantan. Dia cirit-birit, dia tersalah makan. Jadi nak minta Cik Hafiz ganti sementara untuk jadi penterjemah. Lepas tu saya tanya dia di mana, di Kota Baru. Lepas tu saya fikir, saya kata yalah. Sebab saya pun fikir
nyawa saya terhutang sebab ustaz pula yang minta tolong kan. Boleh lah walaupun dengan menahan lapar sebenarnya. Okey lah, boleh lah itu fikir malam ni nak zikir je lah untuk hilang lapar kan. Jadi tak apalah. Walaupun sendiri miskin tapi nak jugalah pergi tolong orang. Inilah perangai yang pelik saya ni. So kita pergilah untuk memudahkan urusan. Saya ingat penterjemahan apa benda kan. Saya pergi, saya tak tanya panjang. Saya pergi tapi saya minta izin nak bawa keluarga lah. Bawa keluarga. Dia kata, tak apa, jemput datang. Okey. Tak apalah, saya baru ingat mungkin di program di surau ke apa kan. Jadi boleh tag lokasi kan. Dia tag lokasi, saya sampai dekat Dewan Perdagangan Cina. Dewan Perniagaan Cina di Jalan Kebusutan. Jadi saya masuk je terkejut sebab ada meja-meja bulat. Lepas tu yang majoriti yang datang itu semua adalah bukan orang Malaysia. Semua datang dari China, ada dari Xinjiang dan majoriti Muslim. Ada juga yang non-Muslim. Jadi sampai di sana rupa-rupa ni satu majlis di bawah SUK, di bawah Setiausaha Kerajaan, dipengurusikan oleh Menteri Besar Negeri Kelantan masa itu adalah Awadul Guru Ni Aziz. Dan ini adalah satu program tentang halal, tentang produk halal di mana orang China berniat nak invest, bawa produk-produk halal di Malaysia bawa ke China. Jadi pedagang-pedagang yang datang ni majoriti Muslim China Kelantan, China. Islam di China. Dan saya merupakan penterjemah kepada Awadul Guru Ni Aziz masa itu. Allahu Akbar. Jadi saya berdiri sama pentas dengan Tok Guru. Dia nampak saya kebentar. Dia siap tepuk bahu saya, cakap, anak muda, tak apa awak ketar-ketar kaki sudahlah sebab ada kostum tutup. Atas tu jangan getar. Dia siap gurau lagi. Dan saya kena Tok Guru Ni Aziz. Jadi saya jadi kementar. Saya tak sangka saya jadi penterjemah dia. Dan memang lain macam jugalah daripada bahasa Kelantan dengan bahasa-bahasa dia nak terjemah ke Mandarin untuk bagi pedagang di China faham kan. Dan selepas itu sekeluarga kita diangkat di meja VIP. Duduk semeja dengan Tok Guru Ni Aziz. Makannya bukan mewah, ada daging unta, ada daging burung unta, ada daging kambing, ada siakap, ada macam-macam makanan. Jadi saya pun tak tahu nak makan apa. Jadi terkejut lah, memang terkejut. Dan selepas tu pun saya duduk di tepi Tok Guru. Dapatlah kontak dia buat ajak pergi rumah dia pulang Melaka. Dan saya berpeluang berguru dengan dia sebanyak 10 kali sebenarnya secara peribadi. 10 kali. Dan masa tu dapat kenal dengan Tok Guru Ni Aziz. Dan selepas habis majlis tu, saya dapat satu sampul putih. Dan dalam tu ada RM5,000. Allahu Akbar. Tadi bagi RM5 di masjid. Allah bayar RM5,000. Allahu Akbar. Dan bukan je RM5,000 tu, tapi saya dapat peluang berguru dengan Tok Guru Ni Aziz secara personal. Jadi saya sangat-sangat bersyukur sebenarnya. Jadi memang luar biasa dan saya sangat yakin dengan sedekah sampai hari ini. Selepas peristiwa tu saya sangat-sangat yakin. Sangat-sangat yakin dan saya mengamalkan sampai hari ini. Sebab saya percaya firman Allah mengatakan satu biji jatuh ke lantai tumbuh jadi 10 jadi 700. Saya sangat yakin dengan surah Al-Baqarah tu bahawa Quran dengan sunnah itu benar dan pasti yang benar sebab itu adalah janji Allah SWT kepada setiap orang. Boleh bagi 1 juta pada masjid, sudah pasti Allah akan ganti yang lebih lagi. Allahu Akbar. Allahu Rabbi. Masa duduk dengan Tok Guru Ni Aziz tu banyak juga dia sembang, dia nasihat. Banyak sembang. Dia seorang yang sangat memahami sejujurnya sebab dia tahu saya tak pandai bahasa Arab itu ini semua kan. Jadi memang dia pandai lah, dia pandai. Dia seorang yang sangat bagus sebenarnya. Dia banyak kali buat perbualan bersama dengan orang bukan Islam. Termasuk Buddha, Sami Buddha di Thailand, Sami Buddha di Tumpak di Kelantan. Dia jemput saya menghadiri bersama. Jadi banyak soalan dilemparkan kepada beliau tapi beliau menjawab dengan sangat bagus. Salah satu adalah tentang pemakaian dudung oleh perempuan. Jadi ada seorang paderi berpakat dengan seorang Sami. Dia persoalkan Tok Guru Ni Aziz tentang agama Islam, kenapa nak suruh seorang perempuan tu membalut kepala. Dia guna perkataan membalut kepala. Jadi saya ingat sampai hari ini jawapan Tok Guru tidak menyinggung perasaan dan sangat berilmiah. Dia guna umpamaan seperti sepatang pen, dia kata. Sepatang pen. Dia kata nampak pen ni. Dia ambil pen di meja dia, nampak pen.
Kalau pen plastik ini, kita lempar di rak di Maidin, jual RM1, orang belilah. Kalau jual RM100, orang tak beli sebab dia lempar macam tu di rak-rak besi. Tapi kalau pen yang sama, letak di satu kotak kayu yang diukirkan ada corak-corak, kan, diletakkan di atas rak kayu, dipancarkan spotlight, jual RM100 lah selaku dak pen yang sama. Jadi Sami Buddha dengan pastor tu pun cakap, oh boleh tu. Kalau tak boleh laku RM100 pun confirm lebih mahal dari RM10. Kotak kayu dah berapa dah? Dia kata itulah jawapan saya kepada kenapa orang Muslim perempuan kita diwajibkan dia pakai duduk. Sebab kita berasa dia bukan pen RM10, tapi dia adalah satu pen yang RM100 yang patut dibalut dalam kotak kayu, dipancarkan spotlight bagi penjagaan rapi. Tersenyap Sami Buddha dengan pastor tu. Tak ada ayat Quran, tak ada apa-apa bahasa Arab, tak ada. Simple answer, straight to the point. Senyap Sami dengan pastor tu. Jadi saya teringat sampai hari ini. Itu jawapan Duk Guru. Sangat berilmiah, sangat tinggi makamnya. Dan memang Alhamdulillah. Banyak belajar. Habis hubung direct, dia bagi nombor telefon ke ataupun macam mana dengan Tok Guru? Saya sebenarnya ada nombor personal Tok Guru ni Aziz, tapi saya jarang lah. Saya hubungi PA dia. Sebab saya tak rasa sesuai untuk saya. Yalah, saya lah siapa kan. Jadi saya tak berani. Tok Guru bagi? Ya. Sebenar 2-3 minggu sebelum beliau kembali berrahmatullah di HJSM, saya benar berpeluang melawat beliau sebenarnya. 2-3 minggu sebelum dia pergi. Dan saya masih ingat lagi pesanan dia pada akhir-akhir. Sebab saya rasa dia seorang yang boleh nampak sesuatu. Sebab masa tu saya masih bukan siapa-siapa. Saya punya perniagaan pun belum maju apa lagi sebenarnya. Tapi dia memberikan satu pesan kepada saya. Saya ingat sampai hari ini. Mungkin saya boleh sharing kalau izinkan. Sure. Dia bercakap dengan saya. Dia tahu dah Hafiz, kenapa dia kata saya yakin Hafiz pernah dengar Ambo ni, dia selalu guna Ambo kan. Ambo maksud tu saya lah untuk orang tak faham. Ambo kenapa orang kata nampak saya cabut rumput seorang di ruang rumah masih basuh jamban sendiri kan. Dia kata sebenarnya setiap orang ada satu cabaran, ada satu ujian, ada satu tugaan. Setiap orang berbeza. Dan untuk Ambo, dia kata untuk saya adalah kuasa. Okay, walaupun orang tak nampak, walaupun orang nampak kita duk guru, walaupun orang nampak kita alim ulama, walaupun orang nampak kita hebat, tinggi makamnya, digelar sebagai ulama sedunia kan. Tapi sebenarnya kita tak lepas juga daripada cabaran, ujian dan nafsu. Dan dia kata ujian dia yang besar adalah kuasa. Bayangkan di Musyidin Am, dia ketua parti, dia seorang ulama disegani, dia duk guru kepada ramai duk guru lain, dia boleh kategori maha guru kan. Jadi cabaran dia berkuasa. Sebab dia melaukan satu patah perkataan, rasa Malaysia boleh gegar kan. Jadi itulah dia didik jiwa dia untuk ingat semasa dia mencabut rumput, sebenarnya dia tak ada beza benar berkebun SUK di luar sana. Apabila basuh jamban di rumah sendiri, basuh jamban di bilik dia tak ada beza pun dengan pakcik cleaner yang kerja di SUK. Dia ingat diri dia, didik diri dia untuk tidak didenggelami dengan nafsu kuasa. Dengan ujian dan cabaran kuasa ini, untuk mendidik jiwa dia. Dia kata orang luar nampak sebenarnya saya zuhud. Tapi saya lihat sebenarnya saya dengan melawan satu diri sendiri dengan nafsu dan tarikan kuasa yang tak amat kuat untuk diri saya. Dan sekarang hari ini saya pesan kepada Cik Hafiz, dia kata, saya pesan kepada Hafiz, satu hari kemungkinan awak akan ada ujian dan cabaran tertentu. Dan awak teruskan sedekah. Awak teruskan sedekah sebab saya nampak satu hari awak akan dipermurahkan rezeki dan masa itu awak kemungkinan akan tenggelam dalam dunia kemewahan dan awak akan lupa Allah. Jadi awak teruskan apa yang awak lakukan sekarang, awak teruskan sedekah, terus bagi zakat, terus bagi lebih lagi supaya boleh lepas. Ingat diri awak seperti macam mana saya ingat diri saya, tak ada beza dengan berkebun, tak ada beza dengan cleaner. Satu hari kita pun bakar jenazah yang akan dimakan cacing tanah. Ya, itu ayat yang saya akan guna sampai hari ini, saya seorang bakar jenazah yang akan dimakan cacing tanah. Jadi saya selalu pesan pada diri saya dan inilah
kenapalah kalau Ustaz dengan Prof tanya saya kenapa menyumbang. Untuk maklumat Prof pun, ini adalah masjid keberapa tah yang kita menyumbang dengan bilangan besar. Sebelum ni kita sudah menyumbang kepada Masjid Prima Saujana Kajang, angka yang sama. Dan beberapa hari nanti kita akan menyempurnakan satu majlis penyampaian sumbangan kepada Hospital Putrajaya, Surau Ibnun Sina tak silap saya, di Hospital Putrajaya sebanyak 500,000 juga untuk menyempurnakan pembinaan untuk frontliner dan juga pesakit guna, sebab memang penuh lah Hospital Putrajaya, maklum lah kan. Ya. Kita akan teruskanlah usaha ini insyaAllah. Dan 2020 secara personal, secara syarikat kita menyumbang lebih 7 juta ringgit Malaysia sebenarnya kepada kebajikan, kepada masjid, kepada Mercy Malaysia, kepada tabung COVID, kepada persatuan-persatuan dan pertubuhan. Yap. Jadi niat saya memang tak ada apa dah, sebab saya dah ada rumah, makan nasi sepinggan, ada kereta. Jadi saya tak tahu nak guna duit tu untuk apa, sebab saya tak ada nafsu yang besar nak ada Lamborghini lah, nak ada kapal jet lah. Jadi bagi saya, baik saya cubalah tukar duit yang fana ini ke akhirat nanti. Sebab saya selalu yakin ada satu benda, apabila saya berjaya satu hari saya dapat pergi travel, saya perasan duit Malaysia rupa-rupanya tak laku selain daripada Malaysia. Contoh, saya pernah pergi ke Korea. Saya nak guna duit Malaysia tak laku. Dia kena pergi money changer, tukar duit dia di Korea. Sama juga pergi China kena tukar renminbi. Pergi Australia kena Australia dollar. Pergi Singapura kena Singapore dollar. Pergi New Zealand dollar. Jadi kalau dunia pun macam ni, apatah lagi di akhirat. Duit Malaysia, harta di dunia ni tak laku ni di syurga nanti. Jadi kena cari money changer. Itu yang saya dengan cari. Kita sentiasa mencari money changer untuk cuba tukar harta di dunia yang fana ini kepada sahabat akhirat. Jadi itu yang saya cuba lakukan. Sebab dunia pun macam ni dah. Ringgit Malaysia hanya laku di Malaysia je. Pergi Indonesia pun kena tukar rupiah kan, betul tak? Apa dah lagi nak pergi ke sana kan? Jadi itu yang kita cuba cuba usahakan. Dan itu juga yang saya cuba sampaikan kepada semua staff-staff saya, semua rakan-rakan sekitar saya. Kita ada duit lebih, ada harta lebih. Jangan lupa, itu harta tak bawa ke kubur. Dia paling lama pun ikut sampai kubur je, lepas tu tinggal dah. Jadi macam mana nak cari money changer untuk tukar money kita tu jadi laku di sana. Itu cabaran tu. Jangan kita kaya di Malaysia tapi pergi Indonesia, kita bawa RM1,000 Malaysia pun orang Indonesia tepi jual bakso pun tak terima. Ini di dunia, apatah lagi kalau di akhirat. Tahun 2020 Ya. infak kos kita 7 juta. 7 juta tu banyak tu. Tak bimbang habis duit ke? Sebenarnya pernah ada seorang banker lah dengan orang audit di SSM dia. Dia tanya saya, Cik Hafiz, awak ni macam gila sikit. Dia guna istilah. Sebab kawan. Kata rumah awak masih ada hutang, pejabat awak masih ada hutang, kereta awak pun masih ada hutang. Tapi awak bagi duit macam ni, awak tak risau ke? Saya jawab dia lah. Rumah hutang kita ada beli takafu. Kalau saya meninggal, takafu tu akan cover saya punya rumah, betul tak? Kereta pun sama juga. Kalau saya meninggal dunia apa-apa, nauzubillah, dia akan cover. Ada takafu, ada tu, insurans dia akan cover. Tapi rumah saya di sana, rumah batu pun tak ada getak lagi. Takafu pun tak beli lagi. Jadi baik saya fikir situ dulu. Ya, ini saya dah mati, nanti automatic cover lah, tak perlu risau. Saya lagi risau sana tu, nanti saya merangkap pintu pun tak ada peluang nak cium. Saya jawab macam tu lah dekat banker dengan dia orang biasa. Itu jawapan saya. Banyak apa belajar dengan Tok Guni Aziz bab dalam kubur Kena selalu ingat mati lah. Kalau kita selalu ingat mati, maka kita akan tahu segala apa yang berlaku di dunia ini semua sementara. Tak ada nilai, tak ada makna sangat kalau kita tak boleh cipta satu makna dan nilai pada alam kubur, pada alam kemudian. Sebab alam di sana jauh lebih lama. Tadi Hafiz bagi tahu sekitar 10 kali dapat belajar secara direct dengan Tok Guru. Maksud belajar secara direct dengan Tok Guru tu apa? Tidak begitu sangat tentang mengaji yang seperti mana kita belajar dengan ustaz mengaji Quran, baca Iqra. Tak, dia banyak berkongsi seperti lah tentang sepatang pen,
tentang jadi berkebun, berkongsi cerita, kisah yang sangat simple, bukan rujuk di mana-mana dalil bahasa Arab, tapi sangat santai dan sangat sampai sebenarnya. Ada banyak kali berkongsi seperti menjadi seorang bakal jenazah yang bakal dimakan cacing tanah. Ni ayat-ayat yang digunakan, yang dibermainkan oleh awal Tok Guru Lee Aziz memang sangat kena ke jiwa lah. Dan antara ayat-ayat yang dia kongsikan pun dikelak di sana Allah Subhanahu Wa Taala dengan malaikat tak tanya siapa kaum awak, siapa bangsa awak, lahir di mana, duduk di mana, negara apa. Yang dia tanya Islam ke tidak. Yang dia tanya siapa Tuhan engkau. Jadi dia selalu pesan saya, Hafiz, awak jangan perlu fikir sangat pasal kaum. Kaum tak penting. Kau tak penting langsung. Warga negara pun tak penting langsung. Sebab Tuhan tak soal benda tu. Tuhan soal siapa Tuhan anda. Jadi awak fikir siapa Tuhan anda, tak awak fikir benda tu sudah cukup. Sebab soalan tu kita boleh jawab tak? Kalau kita perasa kita boleh jawab soalan tu, tak kisahlah awak kaum Cina ke, kaum India ke, kaum apa pun. Sebenarnya tak penting. Jadi tak usahlah apa nak berjuangkan kaum Melayu punya hak lah, kaum Cina punya hak lah. Dia selalu didik saya benda ini. Dan memanglah kata-kata ini tidak dipersetujui lah oleh setengah parti-parti politik atau ahli politik. Tapi benda itu bagi saya memang benar sebab dia memang sentiasa membawa kita fikir tentang akhirat. Dan saya bersyukurlah dapat berguru dan belajar banyak benda tentang falsafah kehidupan bersama dengan awak Tok Guru, dan benda tu terbawa-bawa sampai hari ini sebenarnya. Ya, dan salah antaranya jangan sombong dengan orang. Jangan sombong, jangan riak sebab siapalah kita, betul tak? Sehebat Rasulullah pun dilempar najis. Jadi kita ini siapa untuk minta semua orang suka kita? Dan jangan lupa, sejahat dan sekeji Abu Jahal pun ada pengikut. Jadi siapalah kita untuk mengatakan bahawa orang jahat patut dihukum, patut dilaknat. Sebab sehina Abu Jahal yang dilaknat dalam Quran pun sepanjang hidup dia bahagia je kan, kaya je kan, ada pengikut je kan, tak mati-mati dah kencang-kencang. Jadi kita kena terima. Ni antara ayat-ayat lah yang Tok Guru selalu berkongsi pada saya. Perjumpaan saya dengan dia biasa pendek, tak sampai sejam pun, tapi sangat memberikan impak. Perjumpaan tu di mana? Di rumah dia ke? Di office dia ke? Oh, macam-macam. Kadang-kadang jumpa di tepi warung je, di Pasar Siti Khadijah, kita berbual. Dia tanyalah, Hafiz ada di mana? Oh, saya ada di Kota Baru. Saya pun ada juga. Oh, kebetulan saya pergi ke Pasar Siti Khadijah. Macam tu lah. Dan ada satu kisah sebenarnya di Pasar Siti Khadijah yang saya nampak dia tunjuk pada akhlak dia. Dia sentiasa pergi mana Tok Guru Awal Tok Guru Aziz bawa 2 patang pen. Saya rasa ramai orang memerhati. Benda ada sharing juga. Dia bawa 2 patang pen. 1 patang pen dibeli dengan bajet SUK, Kerajaan Negeri, sebagai Menteri Besar. 1 patang pen dia beli dengan gaji dia sendiri. Jadi apabila dia pergi pasar besar Siti Khadijah, ada sekali saya nampak ada seorang penjual minta dia sign sesuatu benda. Saya tak tahu dokumen apa sebab saya pemerhati dari jauh. Saya dengan makan di situ tingkat 2 tu ada kedai makan ya. Saya dah makan di situ, saya nampak ada orang panggil dia mau pergi. Saya tak ikut lah sebab dia tak panggil, saya hormat Tok Guru saya. Tapi saya nampak lah dia ada tanya. Ini dokumen ini di atas, nak saya sign di atas nama Menteri Besar ke di atas nama Ambo sendiri, peribadi. Lepas tu dia berkata, oh ini surat peribadi. Dia mau ambil pen yang peribadi dia untuk sign. Jadi orang tanya kenapa guna pen plastik? Tok Guru. Sebab orang tu perasa macam Tok Guru tak hormat dia. Kenapa guna pen plastik untuk sign? Tak guna pen yang besi tu, yang SUK tu. Tok Guru pun jawab. Dia kata pen plastik ni saya beli sendiri. Dan dokumen ini sebab demo kata, awak cakap demo lah. Demo kata adalah dokumen di atas nama saya Tok Guru. Bibliografi ke apa tak tahulah. Jadi saya guna peribadi. Ini pen SUK. Setiap 1 ink yang saya guna, saya kena jawab esok. Kalau urusan peribadi saya guna pen SUK ni, saya kena jawab esok. Saya tak nak sebab 2 titik dakwah ni saya dimasukkan neraka sebab salah guna. Jadi jawapan dia memang super powerful. Memang sangat santai tapi sangat menusuk kalbu. Jadi itulah banyak benda pengajaran yang saya dapat daripada awal Tok Guru Aziz sebenarnya. Dia call Hafiz bagi tahu dia dekat pasar tu. Dia call. Dia bagi tahu ada dekat pasar Siti Khadijah. Dia suruh orang-orang dia call lah. Dia tanya khabar. Kebetulan saya pun masa itu baru siap solat di Masjid Muhammadi sebenarnya. Jadi dekat lah, saya pun pergilah.
Nak kata tekak, tak tekak jugalah. Tapi pergi buatlah. Guru panggil kan. Oh maknanya dia telefon tanya khabar ada lah. Tanya ada kat mana. Ada. Beberapa kali. Tapi apabila dia sudah uzur memang dah kurang. Bila dia dah uzur dah kurang. Sebab dia pun kan ada penyakit semua kan. Dia tak beritahu pesan apa-apa berkait dengan bisnes. Dia tahu Hafiz buat bisnes. Ada tak dia pesan apa-apa? Ada juga dia selalu berpesan. Dia kata kalau kita peniaga ini, dia selalu cerita lah. Dia selalu bercerita kalau peniaga ini sebenarnya kita bukan je kena rujuk kepada pakar bisnes yang di dunia ni. Sebenarnya pakar bisnes yang paling hebat adalah Rasulullah. Jadi dia banyak kongsi cerita lah tentang macam mana Rasulullah umur 19 tahun sudah buat bisnes ekspor. Okay, sampai ke Yaman kan. Umur 19 tahun orang lain baru duduk niaga kecil-kecil jual online kan. Dia sudah buat ekspor. Jadi dia banyak kongsi lah cerita tentang Siti Khadijah, tentang Rasulullah. Dan dia selalu berpesan bahawa kita peniaga ini kita kena ingat lah. Duit yang kita dapat tu elak daripada riba. Kalau kita perasa ada, kita bersihkan. Dia sudah ingat benda-benda yang asas sebegini lah. Benda-benda asas begini. Kali pertama Hafiz infak ataupun sedekah dengan jumlah yang besar. Maksud saya mungkin ratus ribu ataupun puluh ribu. Yang amount quite big. Itu bila tu? Sebenarnya saya dapat pesanan ni yang seakan-akan soalan ustaz ni daripada Tan Sri Sheikh Buhairi. Ada sekali kebetulan dalam program saya peluang lah. Daripada Tan Sri Said Nur Hisham. Ya. Ayat tu lebih kurang lah. Alhamdulillah. Jadi Tan Sri Syed Buhairi Mokhtar dia saya suka ambil peluang jumpa dengan mereka ni. Saya suka tanya soalan. Saya tak minta selfie lah, cakap-cakap mengarut bodek. Sebab saya setiap kali saya ada simpan beberapa soalan kepada orang-orang ternama yang hebat-hebat ni. Jadi bila saya berpeluang jumpa dengan dia, saya terus pegang dia. Jadi dia pun pelik juga kenapa saya minta izin nak tanya soalan. Bukan cakap nak bodek lah apa itu ni kan. Jadi saya tanya dia satu lah soalan. Tan Sri, kenapa Tan Sri mengasaskan Yayasan Abu Khairi? Kenapa Tan Sri daripada kecil lagi terkenal dengan sedekah? Sebab dulu saya pernah baca satu kisah di mana walaupun masa dia budak-budak dengan susah payah, mak dia jual kuih, rumah dia atap pun bocor, masa tu dia sudah mengamalkan sedekah semasa dia jadi budak hantar surat khabar lagi. Dia jadi budak hantar surat khabar dapat 1 sen ke berapa sen setiap naskah, tapi tetap satu naskah surat khabar tu dia beli, dia sedekah kepada satu keluarga yang lebih miskin daripada dia. Padahal dia miskin dah. Dia asnaf dah, tapi masih dia bagi surat khabar tu kepada satu keluarga yang lebih asnaf daripada dia. Saya tanya dia. Dia pun kata, saya tanyalah tips-tips macam mana istiqomah sedekah seperti dia. Dia menjawab dan saya rasa jawapan dia boleh menjawab ustaz punya soalan. Dia kata sewaktu anda ada RM1,000, seluruh harta awak ada RM1,000, awak tidak boleh dan awak sayang untuk keluarkan RM10. Awak rasa sayang nak keluarkan RM10 untuk sedekah, untuk derma, untuk zakat, untuk apa pun. Maka saat Allah bagi awak 1 juta dan Allah minta awak sedekahkan RM100 pun, awak akan sangat berat. Jadi sedekah tu, infak tu, wakaf tu atau apa-apalah namanya, derma ke, zakat ke, bermula daripada kecil. Bermula daripada 10 sen, 5 sen, 1 sen. Dia tidak bermula besar. Malahan sebenarnya sedekah semasa kita mempunyai sikit lebih tinggi nisbahnya. Tan Sri berkongsi satu benda yang sangat besar impak sampai hari ini saya masih ingat. Sedekah tu tengok pada nisbah, bukan tengok pada angka. Kalau kita punya harta ada 1,000, kita sedekah 200, itu adalah 20% daripada jumlah harta kita. Apabila kita ada 1 juta harta, kita sedekah 50,000, angka besar. Tapi itu hanya 5%. 5% besar ke 20% besar? 20%. Allah lihat nisbah lebih besar 20% tu walaupun hanya RM200 daripada 50,000. Sebab itu kenapa Rasulullah SAW dalam surah dalam Abu Khairi, hadis Abu Khairi meriwayatkan apabila ada seorang sahabat yang sangat miskin pergi tanya Rasulullah, macam mana nak keluar daripada kemiskinan? Wahai Rasulullah. Rasul kata sedekah.
Sahabat tu seperti pelik kenapa Rasulullah jawab macam tu padahal saya seorang fakir miskin. Dia pun tanya sekali lagi, "Ya wahai Rasulullah, adakah anda mengenali saya?" Rasul kata "Ya, saya kenal." Sebab dia pelik kenapa suruh sedekah padahal saya miskin. Jadi, jikalau Rasulullah kenal saya dan Rasul dan Allah lebih tahu, apakah cara untuk keluar daripada kemiskinan? Rasulullah jawab lagi, sedekah. Pendek, simple. Sahabat tu tanya 3 kali, Rasulullah jawab 3 kali, sedekah. Dan situ sebenarnya kita boleh nampak sebenarnya sedekah adalah pembuka jalan untuk keluar daripada kemiskinan. Dan ramai orang tidak faham. Dan kalau kita gabungkan dua konsep ini, kita nampak sedekah sebab Allah tengok nisbah. Masa kita susah, kita sedekah, nisbah kita besar. Dan saya masih ingat lagi, masa itu saya tinggal 2 keping RM5, saya sedekah separuh daripada harta saya, iaitu 50%. Sebab nisbah tu sentiasa akan lebih besar daripada apa yang saya sedekah 1 juta dekat Masjid Bandar Kesumah sebenarnya. Nisbah tu jauh lebih besar berbanding dengan dulu, walaupun hanya RM5 sebenarnya. Allahu Akbar. Hafiz, mungkin boleh share the miracle of sedekah ni yang Hafiz pernah lalui. Maksud saya, ada satu masalah yang tak boleh nak settle berkait dengan bisnes ke, production ke, kilang ke, apa ke, ataupun apa saja. Pak, sedekah, Allah bagi keluar masalah. Mungkin boleh share sebagai inspirasi pada sahabat-sahabat kita. Oh, Masya Allah. Kalau nak share, saya perlu 3 hari 3 malam je Ustaz dan Prof. Banyak sangat, sungguh teramat banyak. Salah satu yang saya catat lah, 2 keping RM5 itu salah satu. Antaranya benar antara mati dan hidup. Boleh tak yang dalam berkait dengan bisnes sekarang? Maksud saya, mungkin ada masalah masalah production, masalah supplier bahan mentah ke apa ke. Tiba-tiba dengan sedekah tadi Allah Ta'ala bagi jalan yang unexpected. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Unexpected. Oh, Masya Allah. Sebenarnya terlampau banyak sebenarnya. Terlampau banyak saya nak perkongsikan. Antara impak yang saya nampak adalah semasa syarikat TDC ni membawa lebih kurang 40 orang jemaah menunaikan umrah secara tajaan. Kita menaja 40 orang pengedar yang terbaik kita, antara yang terbaik kita pergi ke umrah. Masa itu dah selepas sekitar tahun 2018, kemudian sekali lagi sekitar tahun 2019. 2020 terpaksa tak tanggungkanlah sebab PKP. Jadi setiap kali pembawaan dia pergi dan mereka pulang balik, jadi memang nampaklah sangat-sangat luar biasa dia punya impak dari segi jualan. Banyak benda yang tak sangka-sangka. Contoh sepanjang PKP lah. Senang cerita sepanjang PKP, tahun lepas 2020, kita sedekah hampir 7 juta. Tapi Allah gantikan balik dengan luar biasa. Jualan kita sepanjang 2020 meningkat hampir 4 kali ganda berbanding dengan tahun 2019. Dan jualan kita mungkin banding dengan level-level Tan Sri Rizky, Hoiri, Vincent Tan sebab jauh. Tapi bagi saya satu angka amat besar. Pada tahun 2019, jualan kita 33 juta. 2019. 2019, jualan setahun kita 33 juta. 2020 PKP, satu Malaysia pening, betul tak? Tapi kita punya pening sebab putus stok, kita punya pening sebab jualan laku sangat, kita punya pening sebab perlu masuk lebih ramai staff. Jualan kita lebih daripada 100 juta. Sepanjang PKP dengan majoriti pelanggan kita orang tua, dengan majoriti kita punya pengedar tak pandai online. Orang tua mana pandai online, apa Facebook lah, apa WhatsApp, kadang WhatsApp pun tak pandai. Dengan keadaan yang orang kata new normal kena guna online tu, dengan tak boleh buat program, dengan tak boleh rentas negeri, rentas daerah tu, jualan kita meningkat dengan tanpa pasar. Jadi courier service sampai kita kena charter. Kita kena charter 4-5 buah courier service untuk singgah di warehouse kita untuk pick up stock. Kita kena charter, kita kena booking. Sebab dia orang pun pelik. Kenapa pelik lain macam ni? Sampai jiran-jiran kedai, jiran office kita sebelah pening. Kita punya tak ada orang, awak punya lori keluar masuk tak henti, orang main bersebu kan. Jadi stok kita tak sempat masuk warehouse, dah nak habis. Stok kita singgah di koridor, tak sempat nak masuk ke warehouse, sudah habis. Landing sejam tak sampai, tak sempat ambil gambar pun, sudah habis staff kita.
Jadi impak tu sampai hari ni. Impak tu sampai hari ni, sampai saya terpaksa sekarang buka office 3 hari seminggu. Sebab staff saya letih sangat. Staff saya tak cukup, tenaga kerja tak cukup. Jadi saya suruh dia orang, kau orang kerja lagi gila-gila, satu hari tu angkatlah berat apa nak angkat, perlu siap sampai sakit lengan, sakit bahu, sakit semua, esok awak tidur lah. Kita buat cara macam tu untuk staff warehouse. Jadi ini antara benda yang miracle lah yang mungkin Ustaz rujukkan itu. Miracle sebab saya sentiasa yakin memang tak menafikan kalau kita nak buat promosi ke, nak buat marketing ke, kita kena cari orang pakar marketing. Tapi saya sangat yakin the best promoter is Allah. The best marketer is Allah. Jadi kalau kita berniaga bersama dengan Allah SWT memang akan dipermudahkan sebab dialah the best promoter, dia yang tolong promote, dia yang tolong beri dan dia tolong pesan dan dia yang tolong gerakkan hati kecil orang setiap pelanggan kita untuk membeli dan menyokong. Saya sangat yakin benda itu. Saya sempat catat saya catat. 2019 sale 33 juta. 2020 dengan infak 7 juta sale 4 kali ganda. Maknanya around 120 juta lebih. Allahu Akbar. Ini yang saya maksudkan. Bila kita nampak figure macam ni, tujuannya kita nak beritahu masyarakat bahawa janji Allah benar. Janji Rasulullah benar. Saya, Hafiz, boleh baca hadis. Saya boleh baca ayat Quran. Tetapi Hafiz yang membuktikannya secara praktikal. Secara figure. So, kita tak boleh nak kata apa dah. Ustaz boleh cakap teori saja. Dan Alhamdulillah, moga-moga ni ada sahabat-sahabat, Allahu Akbar. Saya nak pay sikit. Ni mungkin salah seorang daripada ejen ataupun stokis. Puan Rozi Syari, C Joyce. Nama produk kan C Joy? C2 Joy, ya betul. Secara peribadi, kami suami isteri sangat-sangat bersyukur berjumpa dengan bos Hafiz Hiu. Peribadi yang membuatkan kami jatuh cinta dengan perniagaan susu kolostrum daripada syarikat TDC Holding. Syukur Alhamdulillah Allah bagi peluang pada kami untuk berjumpa platform perniagaan di syarikat TDC. Syukur sangat kami ada bos yang sentiasa bimbing dealer untuk bina legasi di dunia dan istana di syurga. Dia juga sentiasa bimbing dealer-dealer untuk lebihkan sedekah. Hidup sederhana, lebihkan sedekah. Alhamdulillah. Allahu Akbar.